Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya nak buat pendedahan bahagian kedua dalam satu siri pendedahan ya, yang berkait dengan fail-fail Anwar dan Zaid Hamidi. Okey. Jadi sekiranya audio jelas, anda boleh beritahu saya dalam ruang komen. Tajuk pendedahan hari ini adalah kisah Anwar bekerjasama sumbang dana kepada warga asing yang serang atau menyelar kepimpinan Mahathir. Dan ini saya cerita di sekitar penghujung tahun 90-an ya, pada masa Mahathir pertama kali menjadi Perdana Menteri. Jadi sebelum ini saya ada membuat satu pendedahan menarik, malah dua pendedahan menarik. Dan dua pendedahan ini anda boleh rujuk di YouTube Regi JC Ritaudin ya. Dan kedua-duanya dibuat semalam. Ada dua video. Satu daripadanya adalah pendedahan kisah Mahathir londeh Zahid dan Anwar sampai Zahid terpaksa memohon maaf kepada Mahathir dan mengaku memohon maaf kepada Mahathir, dan perkara ini berlaku pada tahun 1999. Dan yang kedua adalah satu kenyataan Zahid yang secara langsung mengesahkan bahawa kini kerjasama dengan Pakatan Harapan sudah dibolehkan, sudah menjadi satu kemungkinan ya. Jadi sepintas lalu dalam pendedahan yang terdahulu yang anda wajib tonton di YouTube Regi JC Ritaudin, saya mendedahkan kisah di mana dulu Zahid dengan Anwar cuba ya mempertikaikan kepimpinan Mahathir. Malah Zahid pernah berucap secara terus dalam Perhimpunan Agung UMNO atas pengaruh Anwar bahawa Malaysia perlu memerangi nepotisme, kronisme dan gejala rasuah ya. Dan semua ni secara halus ditujukan kepada Mahathir. Malah Anwar pun ada buat beberapa desakan sebegini. Akhirnya Mahathir dia mengambil keputusan untuk menyenaraikan penuh dan menyiarkan senarai syarikat-syarikat, projek-projek dan nama-nama mereka yang terbabit yang mendapat manfaat daripada projek-projek ini. Dan senarai ini juga dibawa oleh akhbar tempatan. Dan delegasi Perhimpunan Agung UMNO 1999 pada ketika senarai ini disiarkan terkejut ya apabila melihat banyak kroni-kroni berkait dengan Anwar, Zahid, malah nama Zahid terlibat secara langsung mendapat manfaat yang cukup besar. Kemudian nama ayah kepada Anwar Ibrahim ada dalam senarai, nama adik kepada Anwar Ibrahim ada dalam senarai, dan betapa banyak lumayannya manfaat yang mereka dapat daripada Anwar menjadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan Mahathir tidak cuba selindung apa-apa. Nama anak dia pun ada, tapi Mahathir membuktikan bahawa anaknya hanya dapat saham kecil-kecil. Itu pun mereka adalah ahli perniagaan, mereka tidak boleh dihalang untuk melakukan perniagaan. Pada masa itu semua yang menyela Mahathir terdiam terus, terduduk terus. Jadi anda nak tahu pendedahan lanjut berhubung perkara ni, sila rujuk dua video terakhir dalam YouTube Regi JC Ritaudin. Dua video saya buat semalam. Jadi hari ini saya nak buat satu lagi pendedahan. Anda jangan hiraukan Laskar Cyber. Untuk pengetahuan anda, serangan cukup hebat Laskar Cyber PKR terhadap saya ya. Laskar Cyber ni, nasihat saya, daripada anda menyerang saya, pergi minta Anwar saman saya berhubung pendedahan berhubung dengan senarai syarikat-syarikat tahun 1999. Suruh Zahid saman saya atas pendedahan tu, di mana Zahid secara terbuka mengaku di media bahawa dia telah berjumpa Mahathir dan memohon maaf terhadap kelakuannya semasa menjadi Ketua Pemuda UMNO. Baik, pendedahan hari ini saya nak sentuh berkenaan dengan krisis kewangan 97-98. Jadi ini adalah dua pendedahan hari ini dan esok ya. Jadi krisis kewangan ini dan langkah-langkah yang diambil oleh Mahathir
salah satu sebab langkah yang diambil oleh Mahathir untuk menambat nilai mata wang kepada 3.8 berbanding US dollar ada sangkut paut juga dengan satu peristiwa melibatkan Singapura. Tetapi itu yang babak Singapura ni saya akan bincangkan esok. Jadi hari ini saya hendak cerita secara ya. Pada 1997 ketika kemuncak berlaku krisis kewangan dunia, Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF cuba pelbagai cara untuk meresap masuk ke dalam sistem kewangan serantau secara proksi, mereka nak meresap masuk ke dalam sistem kewangan di Asia Tenggara ni, tetapi mereka tidak ingin dilihat melakukannya secara terus. Jadi mereka cuba lakukan secara proksi, dan untuk melakukan ini mereka cuba mengambil kesempatan daripada keruntuhan atau separah keruntuhan ekonomi dan mata wang kerajaan-kerajaan serantau di Asia Tenggara ini, dan mereka menggunakan Bank Dunia dan IMF untuk cuba mempengaruhi negara-negara di Asia Tenggara. Untuk membantu Malaysia, saya baca saya pernah tulis benda ni, dan artikel ini saya akan letak di ruang tajuk sebentar lagi selepas live. Bagi mereka yang menonton di Facebook, bagi mereka yang menonton di YouTube, link kepada artikel ni akan ada selepas sejam anda menonton di ruang tajuk. Untuk membantu Malaysia, IMF merangka pelbagai syarat luar biasa, luar biasa, dan mengemukakannya kepada beberapa orang terpilih pada ketika Tun Mahathir berada di luar negara. Asas utama kepada dasar IMF adalah untuk menubuhkan pasaran yang mengagihkan sumber secara adil dan berkesan. Jadi kalau kita baca asas atau dasar IMF, nampaknya semuanya cantik, mereka nak pengagihan sumber secara adil dan saksama. Tetapi IMF tidak pernah konsisten, dia tidak pernah konsisten, dan dia bersifat pembuli, dia suka buli. Jadi apakah terperinci dasar-dasar IMF, anda boleh baca dalam artikel ni yang akan saya letak di ruang tajuk. Tetapi sepintas lalulah, mereka tidak ingin kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara ni membantu syarikat-syarikat yang nazak atau kena teruk daripada kesan ekonomi dunia atau kesan krisis ekonomi dunia. Dia tidak ingin kerajaan bantu dengan saluran dana, dia tidak ingin. Dia bagi mereka syarikat-syarikat ni kena berusaha sendiri. Mereka juga tidak ingin apa-apa ketidakseimbangan dari segi pengagihan sumber berdasarkan sektor-sektor sosioekonomi. Contohnya, jika kerajaan dilihat membantu satu golongan tertentu dengan lebih, tak boleh. Tak boleh. Jadi mereka tidak ingin membenarkan kerajaan-kerajaan contohnya, kalau satu-satu bank menghadapi masalah besar, tak boleh, kerajaan tidak boleh masuk campur, itu adalah urusan bank. Tak apa. Jadi Indonesia, Thailand dan Korea telah mengambil bantuan IMF, dan mereka telah mengambil pinjaman daripada IMF. Jadi IMF ni, dia kalau ada hutang jangka pendek, dia suruh bayar. Dia tak mau hutang jangka pendek, dia tak mau Indonesia semua kalau ada hutang jangka pendek bayar. Kononnya ini akan membantu ekonomi. Tetapi sebenarnya ini meningkatkan lagi jumlah hutang jangka pendek Indonesia, Korea dan Thailand. Dan akhirnya ia menyebabkan ketidaktentuan kepada krisis ekonomi dan kewangan Indonesia, Korea dan Thailand, dan mendedahkan mereka kepada ketidaktentuan pasaran saham dan mata wang dunia. Jadi bila IMF berbuat demikian, dan apabila ekonomi dan kewangan negara itu menjadi tidak tentu dan terdedah kepada ketidaktentuan, ancaman dan spekulasi pasaran dunia, maka negara itu akan menjadi lebih bergantung kepada Bank Dunia, lebih bergantung kepada IMF, dan ketidaktentuan serta kebergantungan negara ini akan memudahkan IMF bagi mengawal kerajaan dan ekonomi negara itu secara proksi. IMF tahu Malaysia ni sosioekonomi dia unik, sebab kita ada bangsa Melayu, Cina, India. Dan pada ketika itu dan masih sekarang,
bangsa Cina memang sememangnya tidak boleh nafikan dalam banyak sektor ekonomi dia mengamalkan monopoli. Ada monopoli, tidak boleh dinafikan. Okey, tidak boleh dinafikan. Okey, tetapi keadaannya lebih teruk pada tahun 90-an. Ya, okey. Jadi bila krisis kewangan melanda negara kita, banyak syarikat besar kena teruk. Jadi Tun ingin membantu syarikat ini kerana bagi Tun mudah. Kalau syarikat ini semuanya tumbang, jadi peluang pekerjaan akan hilang kepada beratus ribu rakyat Malaysia dan ini akan memundurkan lagi ekonomi. Jadi logik Tun tepat. Jadi kerajaan terpaksa bantu. Kita tidak boleh ikut model IMF kerana model IMF dia satu model yang dia nak pakai untuk seluruh dunia, tetapi negara-negara dunia ni ada tahap kemajuan yang berbeza dan ada sosioekonomik yang berbeza. Jadi di Malaysia unik, berbeza. Jadi kaum Melayu tidaklah sehebat dan tidak boleh tanding lagi dengan kaum Cina yang memonopoli pasaran-pasaran tertentu. Jika dibiarkan pasaran yang kononnya terbuka, adil, saksama dan sebagainya, kaum Melayu akan hancur. Ekonomi Melayu akan hancur. Jadi terpaksa pada ketika itu masih perlu bantuan-bantuan tertentu dan kawalan-kawalan tertentu oleh pihak kerajaan. Tetapi IMF, kalau kita ikut model IMF, semua ni tidak bolehkan. IMF membuat polisi seolah-olah semua negara ni semuanya sama. Keadaan sosioekonominya sama. Semuanya kena ikut peraturan sama. Jadi Mahathir tahu Malaysia tidak boleh menurut syarat-syarat IMF. Jadi dia tidak terima. Dia kata perlu bantu syarikat-syarikat besar ni yang kena teruk. Okey. Tetapi Anwar Ibrahim tidak setuju. Anwar Ibrahim dia ingin mendapat bantuan IMF. Dia tidak setuju bantuan diberi kepada syarikat-syarikat besar ni. Tetapi maklumlah, kita sudah tahu sekarang sebenarnya Anwar sendiri masa menjadi Menteri Kewangan, dialah yang antara yang dapat paling banyak manfaat. Zahid juga dapat manfaat, kroni-kroni Anwar dapat manfaat daripada projek-projek saham dan sebagainya. Okey, tapi itu tolak tepi. Jadi persepsi yang ditimbulkan oleh Anwar ni tak boleh bantu syarikat-syarikat besar ni. Mahathir kata perlu. Jadi Anwar nak bantuan IMF. Jadi bila Mahathir bercuti di luar negara dan melepaskan pentadbiran negara buat seketika kepada Anwar memang nak bawa masuk IMF. Jadi disebabkan itu Mahathir cepat-cepat balik ke negara ni dan mengambil alih dan berkata tidak, kita tidak akan terima IMF. Okey. Jadi ada satu peristiwa melibatkan Singapura, itu saya akan bincang besok. Tetapi apa yang Mahathir buat ialah dia mula mengadakan kawalan terhadap modal negara dan juga menambat mata wang kepada nilai 3.8 ringgit Malaysia berbanding 1 US dollar. Langkah ini dengan serta-merta telah menghalang, mencantas segala pengaruh spekulasi, segala pengaruh ketidaktentuan pasaran dunia terhadap Malaysia. Dan ia telah dalam sekelip mata mengukuhkan ekonomi negara dan mengukuhkan mata wang negara. Pada mulanya IMF cuba mengkritik Tun Mahathir kerana melakukan langkah yang dikatakannya bodoh itu. Tetapi tahu tak saudara-saudari, akhirnya Bank Dunia dan IMF mengiktiraf bahawa langkah Mahathir adalah cukup bijak, cukup luar biasa, dan dia mengaku bahawa itulah langkah terbaik yang perlu dilakukan buat Malaysia. Bayangkan, jika Mahathir tidak berbuat demikian dan jika Anwar dibenarkan membawa masuk IMF dengan dalam masa yang singkat, ekonomi Melayu akan hancur dan orang Melayu akan menderita. Sebabnya mudah. Walaupun syarikat-syarikat besar Mahathir nak halang daripada keruntuhan syarikat-syarikat ini dengan membantu mereka, tetapi secara biar berapa pun syarikat besar yang runtuh, ekonomi masih akan dipegang oleh tauke-tauke Cina. Dan apabila IMF masuk, apabila dia tidak benarkan kerajaan untuk membantu satu golongan kaum, dengan apa jua cara untuk meningkatkan ekonomi kaum itu, untuk membenarkan kaum itu bertanding sama rata dengan kaum lain, maka orang Melayu terus akan jadi mangsa. Perniagaan-perniagaan Melayu yang runtuh, tauke-tauke Cina yang kaya akan ambil alih. Ini akan menyebabkan pengaliran dana ekonomi Melayu, kekuatan ekonomi Melayu kepada orang Cina. Jadi demi bangsa, Mahathir telah
menidakkan IMF dan telah melakukan satu langkah yang teramat bijak yang akhirnya diiktiraf di seluruh dunia sebagai langkah terbijak dalam sejarah satu-satu negara bagi menangani krisis ekonomi 97-98. Andai kata Tun mendengar cakap Anwar Ibrahim, hari ini ekonomi Melayu sudah jauh terjejas berbanding dengan keadaan yang ada sekarang, kerana membawa masuk IMF telah membuktikan kemudaratan yang dibawa kepada Indonesia, negara sebelah berjiran kita yang yang juga berasaskan orang Melayu Islam. Ya, kita dah lihat kerosakan yang dibawa oleh IMF kepada mereka, bagaimana rakyat mereka seksa disebabkan IMF, bagaimana Indonesia dibelenggu dengan hutang-hutang jangka pendek yang begitu banyak disebabkan nasihat yang tidak sesuai buat Indonesia yang diberikan oleh IMF, menyebabkan Indonesia kena pukul teruk dengan keadaan pasaran dunia yang tidak menentu. So itulah jasa Tun Mahathir, dan itulah satu peringatan daripada peristiwa sejarah yang mengingatkan kita bahawa bukan hanya Anwar tidak tahu menangani krisis, satu sahaja keputusan silap oleh Anwar dulu boleh memudaratkan negara, memudaratkan bangsa. Ya. Baik. Kemudian dalam Perhimpunan Agung UMNO 99, bukan hanya Tun mendedahkan senarai saham projek lumayan yang telah dimiliki oleh kroni-kroni Anwar, Zahid, ayah Anwar, adik Anwar, bukan itu sahaja. Mahathir membuat satu pendedahan dan saya bacakan pendedahan itu. Ya. Terdapat bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan-rakannya pernah bekerjasama dengan warga asing, malah menyumbang dana kepada mereka. Ya. Perkara ini pernah dilaporkan oleh Asia Pacific Policy Center yang berpusat di Amerika Syarikat dan diakui oleh Mahathir sendiri pada Perhimpunan Agung UMNO. Malah benda ni ada dalam laporan media di luar negara dan di dalam negara. Dan di dalam Perhimpunan Agung UMNO, Mahathir membaca laporan media tersebut. Presiden Asia Pacific Policy Center yang berpusat di Amerika itu, Douglas H. Pal, membuat pengakuan pada satu pendengaran jawatan kuasa kecil Kongres mengenai Malaysia menilai agenda Mahathir pada Khamis. Dan Kongres tersebut memang dibuat di Amerika Syarikat dan cukup tidak adil kerana ianya jelas terang-terang ditubuhkan untuk menyerang pentadbiran Mahathir. Tidak ada wakil Malaysia yang dipanggil ke pendengaran itu. Jadi Douglas H. Pal yang merupakan presiden kepada Asia Policy Center ni, dia ada di sana sebagai saksi dalam pendengaran yang pendek itu. Jadi pengakuan dibuat, ya, Anwar kerjasama, ada sumbangan dana, donation oleh Anwar. Jadi Mahathir berkata, ini Mahathir berkata, ya, pada Perhimpunan Agung UMNO 1999. Mahathir berkata, selama ini Pusat Dasar Asia dan Pasifik menerima sumbangan daripada Anwar. Tetapi sekarang Douglas H. Pal tidak dapat bantuan kewangan kerana sumbernya, Anwar Ibrahim, berada dalam penjara. Jika sesiapa mahu memberi wang kepada Pal, mereka boleh membantunya menganjurkan seminar mengenai Malaysia, kata Mahathir. Jadi Anwar bukan hanya pada penghujung 90-an ingin membawa IMF yang berisiko memudaratkan ekonomi Melayu. Anwar juga ada bekerjasama dengan orang-orang asing, malah dilaporkan ya, menyumbang dana, dan orang ini menubuhkan satu jawatan kuasa yang menyela pentadbiran Mahathir. Fikirkanlah. Kalau nak suruh Anwar nafi. Baik, ada tak soalan? Okey. Awi Tumasyid, bagi rakyat yang akal setengah masak. Okey. Ada soalan yang bagus? Beri sokongan kepada pejuang supaya untuk hilang. Okey. Tak ada soalan, ya? Baik. Jangan lupa bahagian ketiga pendedahan esok, di mana bahagian ketiga saya juga akan menjelaskan satu peristiwa melibatkan Singapura dan dana yang dianggarkan bernilai 200 bilion ringgit
dan sebab bagaimana ianya mempengaruhi keputusan Mahathir untuk menambat nilai mata wang kepada 3.8. Pendek kata, Tun Mahathir menyelamatkan bukan hanya negara tetapi ekonomi Melayu daripada mudarat disebabkan satu langkah yang kurang bijak oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga kita berjumpa di lain masa, saudara-saudari. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.